Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Nur Azimah binti Ibrahim, mengajar sijil teknologi maklumat di Kolej Komuniti Bentong. Pada hari ini saya akan bentangkan kajian saya yang bertajuk penerimaan psikologi dalam pembelajaran secara kolaboratif. Okey, sebagai pengenalan, sebagaimana kita sedia maklum, salah satu lonjakan utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi tahun 2013 hingga 2025 adalah menjadikan pembelajaran secara dalam talian atau e-pembelajaran sebagai salah satu medium pembelajaran yang utama di semua IPT. Sistem e-pembelajaran yang dilengkapi teknologi web 2.0 ini membolehkan aktiviti kolaboratif berlangsung, iaitu berlakunya interaksi di antara pelajar dengan pelajar dan juga di antara pensyarah dengan para pelajar. Psikologi adalah platform pembelajaran yang menggabungkan kedua-duanya, iaitu sistem pengurusan pembelajaran dan juga laman jaringan sosial secara bersama. Penyertaan masalah yang wujud ialah didapati pelajar Malaysia kurang aktif dalam menyumbangkan maklumat dan kandungan yang bermanfaat ke dalam aplikasi web 2.0 dan juga didapati juga kandungan dan kemudahan aplikasi pada e-pembelajaran sedia ada tidak begitu menarik. Persoalan kajian ini ialah yang pertama, saya nak mengkaji apakah tahap persepsi pelajar terhadap kemudahan dan kebergunaan terhadap psikologi. Yang kedua, saya nak kena pasti sikap pelajar dalam mengaplikasikan psikologi dalam pembelajaran secara kolaboratif. Bagi suratan kajian pula, saya ingin menerangkan maksud pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah proses pembelajaran yang melibatkan sekumpulan pelajar yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah dan menyiapkan tugasan. Oleh itu, ia dapat menggalakkan para pelajar untuk memberi penerangan berdasarkan pengalaman atau pemahaman mereka sendiri. Selain itu juga, ia dapat membantu pelajar membina kemahiran berfikir secara kritikal dan bersama-sama dalam mencari penyelesaian bagi sesuatu masalah. Jadi sekarang saya akan terangkan apakah itu platform pembelajaran sosial ataupun PPS. Platform pembelajaran sosial menggabungkan laman jaringan sosial, contohnya seperti Facebook dan juga LMS, Learning Management System, contoh seperti Moodle. PPS ni dilengkapi dengan pelbagai nota, kuis dan tugasan yang boleh dicapai oleh pelajar dan juga pensyarah itu sendiri. PPS ni sebenarnya ataupun psikologi ni dia seakan-akan Facebook, tetapi ia menyingkirkan kandungan web yang tidak sesuai dan mengurangkan risiko privasi dan keselamatan. Berikut adalah seni bina psikologi, iaitu pendaftar ataupun pengguna boleh terdiri daripada pensyarah, pelajar dan juga ibu bapa. Pengguna perlu nak masuk terlebih dahulu ke dalam psikologi dan terdapat beberapa menu pada psikologi, iaitu menu utama, ada kos khusus yang diambil oleh pelajar tersebut dan ada kumpulan-kumpulan kecil yang boleh dibina dalam psikologi bagi tujuan pembelajaran ataupun pembincangan secara kolaboratif dan juga boleh mencapai sumber-sumber nota, kuis dan tugasan. Saya akan tunjukkan antara muka psikologi. Ini adalah antara muka psikologi bagi khusus. Ini adalah subjek-subjek yang saya ajar. Jika kita tekan pada salah satu subjek di sini, khusus. Ini adalah material yang ada, iaitu nota, tugasan dan juga perbincangan di mana pelajar boleh saling berkolaboratif di sini. Siapa saja yang mempunyai access code boleh masuk ke dalam kelas ini bagi mendapatkan nota dan semua bahan yang dimasukkan oleh pensyarah. Ini adalah contoh perbincangan yang saya buat. Terdapat satu soalan di sini. Berdasarkan video, saya akan letakkan satu video dan pelajar akan membincangkan tentang video tersebut. Berikut adalah jawapan daripada pelajar. Dan saya pun boleh merespon di sini. Dan pelajar lain juga boleh menambah pendapat masing-masing di sini. Baik. Selain daripada berkomunikasi dengan pensyarah, para pelajar juga boleh dibagikan kepada beberapa kumpulan kecil pada menu grup ni. Contoh saya ni satu kelas. Saya klik pada kumpulan 3. Kemudian pergi pada perbincangan. Contoh perbincangan pada pengenalan HTML ni.
Okey, saya bagi satu instruction lah nanti seorang ketua kumpulan. Ketua kumpulan perlu memastikan semua ahli kumpulan terlibat dalam perbincangan supaya perbincangan itu lebih efektif. Okey, sila bincangkan dalam kumpulan apa maksud HTML dan CSS berserta kegunaannya. Sila sertakan contoh sekali. So, ada yang cara sukarela jadi ketua kumpulan dan sebagainya. Untuk membuat mutu laman web, masing-masing telah memberikan pendapat masing-masing lah di sini berserta dengan contoh. Dan saya juga boleh memberi respon dan juga menyimak jawapan pelajar pada masa yang sama. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang metodologi kajian. Bagi kajian ini ialah berbentuk kajian kuantitatif dengan kaedah eksperimen one shot case study, melibatkan eksperimen terhadap sekumpulan pelajar di Kolej Kementerian Bentong, di mana kaedah eksperimen dilaksanakan selama 4 minggu, iaitu pada minggu pertama, pelajar mendaftar dan diperkenalkan kepada psikologi dan ditunjukkan cara-cara menggunakan psikologi. Kemudian mereka menggunakan secara sepenuhnya pada minggu kedua, ketiga dan keempat. Dan pada minggu kelima, barulah pelajar ini diberikan borang soal selidik untuk mereka jawab. Okay, sekarang saya akan bincangkan tentang dapatan dan kajian daripada hasil kajian ini. Okay, persepsi pelajar akan dinilai berdasarkan perkelasan skor min yang dirujuk daripada Muhammad Majid Konting. Okay, hasil dapatan daripada persepsi pelajar terhadap kemudahan didapati semua skor menunjukkan skor yang tinggi, iaitu yang paling tinggi mudah bagi saya untuk mempelajari cara menggunakan psikologi. Ini mungkin kerana psikologi adalah sama seperti Facebook, di mana pelajar dah biasa menggunakan Facebook, jadi mudah untuk mereka menggunakan psikologi. Dan yang paling rendah ialah psikologi menjadikan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Ini mungkin kerana perbincangan yang dilakukan memerlukan perbincangan dua hala. Jadi kedua-dua pelajar ataupun mereka yang berkomunikasi antara sesama mereka perlu memberi komitmen yang lebih. Okay, kemudian hasil kajian terhadap kebergunaan psikologi pula juga menunjukkan skor min yang tinggi, iaitu yang paling tinggi ialah 4.48. Psikologi membantu saya untuk mengikuti segala aktiviti pembelajaran di dalam kelas, di mana semua nota dan juga tugasan dapat dicapai oleh pelajar dengan lebih mudah. Sekiranya mereka tidak dapat hadir, contoh MC dan sebagainya, mereka boleh mencapai nota dan juga tugasan pada bila-bila masa. Okay, berikut adalah keputusan bagi sikap pelajar terhadap pelaksanaan pembelajaran secara kolaboratif menggunakan psikologi. Jadi, julat min juga semua adalah tinggi, menunjukkan sikap pelajar yang positif terhadap penggunaan psikologi, di mana mereka melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran secara berkumpulan menggunakan psikologi. Psikologi menggalakkan perkongsian pengetahuan, maklumat dan pengalaman. Psikologi membantu dalam mendapatkan maklum balas yang berguna daripada rakan sekelas. Psikologi membantu saya dalam melaksanakan maklum balas yang berguna daripada pensyarah khusus dan seterusnya. Aplikasi kepada pelajar tentang penggunaan psikologi bagi tujuan pembelajaran secara kolaboratif. Okay, oleh itu pelajar dapat mengambil manfaat yang terdapat pada teknologi baharu iaitu psikologi dalam meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Penggunaan psikologi dapat membantu meningkatkan minat pelajar dalam pelaksanaan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan secara tidak langsung dapat membina kemahiran sosial, kemahiran berkomunikasi serta kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Kemudian implikasi pada pensyarah pula. Ianya dapat memudahkan tugasan pensyarah dengan memasukkan nota, tugasan, kuis dan sebagainya, dan berlaku interaksi di antara pensyarah dan pelajar dengan lebih aktif dan efisien semasa dalam kelas ataupun juga di luar kelas. Okay, sekarang sebagai kesimpulannya, ingin saya tegaskan bahawa teknologi ICT ini perlu sentiasa diterogai, tidak kira oleh pensyarah ataupun pelajar. Lebih-lebih lagi ketika kita dilanda wabak ini, semua sesi pembelajaran dilakukan secara atas talian. Jadi kita kena sentiasa terogai dan memanfaatkan teknologi dengan sebaiknya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.